Assalamualaikum, bersama saya Zulaikha Zakaria dalam edisi Buletin Selatan 2 Disember 2014. Kira-kira 16 keluarga tinggal selai sepinggang apabila rumah setinggalnya mereka diami musnah dalam satu kejadian kebakaran di Kampung Sungai Rinting, Masai pada Isnin. Menurut sumber, kebakaran itu membabitkan 15 buah rumah daripada 50 yang berada di kawasan berkenaan, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Memetik laporan The Rakyat Post, Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang, Yaakob Mariman berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu daripada seorang penghuni setinggan kira-kira pukul 3.53 petang. 6 buah jentera dikejarkan ke lokasi kejadian bersama 20 anggota dari Balai Bomba Pasir Gudang dan Johor Bahru dengan mengambil masa 8 minit untuk tiba di lokasi. Sejurus tiba, pihaknya mendapati 7 buah rumah yang berada di kawasan itu sedang dijilat api. Bomba berjaya memadam sepenuhnya kebakaran kira-kira pukul 7.30 malam. Punca kejadian masih dalam siasatan. Setiap penjawat awam perlu berani memberi perkhidmatan yang berinovatif dalam memenuhi kehendak pelanggan pada masa kini. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan dan Sumber Manusia Negeri, Arvidia Naden berkata, bagi merealisasikan matlamat itu, usaha membudayakan inovasi dan kreativiti perlu dipupuk dan dihayati oleh setiap jabatan kerajaan. Bagi menyokong permodanan seperti pelaksanaan sistem pengurusan yang baru, setiap penjawat awam pula mesti mempunyai keberanian untuk mencuba cara pendekatan penyampaian perkhidmatan yang lebih kreatif dalam memenuhi kehendak pelanggan masa kini. Justru melalui KIK inilah diharapkan dapat melahirkan satu pasukan perkhidmatan awam yang menjadi pemuda cara dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan menjadi tenaga yang akan membentuk masyarakat dalam segala aspek. Dalam pada itu, Vidya Naden turut menyeru penjawat awam supaya memupuk minat membudayakan inovasi dan kreativiti agar mereka mampu menjadi tunggak transformasi ke arah kreativiti dan inovasi. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Perkhidmatan Awam Peringkat Kebangsaan kali ke-31 di Johor Bahru. Turut hadir Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal. Konvensyen yang disertai 53 kumpulan dari seluruh negara itu melibatkan jabatan-jabatan kementerian dan kerajaan negeri. Konvensyen 4 hari yang berlangsung sehingga 4 Disember itu turut mempamerkan pelbagai produk inovatif. Menurut Vidya Naden, kerajaan negeri sentiasa memberikan sokongan dalam pelaksanaan KIK ini kerana menyedari banyak impak positif dapat dipertingkatkan dalam perkhidmatan penjawat awam. Sebagai golongan yang sentiasa memartabatkan kepentingan inovasi dan kreativiti, penjawat awam perlu memastikan produk yang dihasilkan dapat dikomersialkan dan diterima oleh pengguna. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia, Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal berkata, kumpulan inovatif dan kreatif KIK perlu dipatenkan untuk dilindungi harta intelek dan sebagai pengiktirafan kepada kreativiti dan inovasi yang dihasilkan. Sehingga tahun ini, jumlah projek KIK yang telah dipatenkan adalah sebanyak 10 projek. Justru saya ingin menggalakkan kumpulan KIK yang belum memohon paten ataupun hak cipta daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia agar berbuat demikian. Perkara ini bukan sahaja bertujuan untuk melindungi harta intelek dan menjamin ketulinan produk daripada dicipta, tetapi juga sebagai pengiktirafan kepada kreativiti dan inovasi yang telah dihasilkan. Tambah Tan Sri Muhammad Zabidi, kerjasama strategik di antara sektor awam dan swasta mampu melahirkan kreativiti dan inovasi yang berimpak tinggi dengan terhasilnya pelbagai perkhidmatan seperti kewujudan Pusat Transformasi Bandar UTC. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Perkhidmatan Awam Peringkat Kebangsaan kali ke-31 di Johor Bahru. KIK yang telah ditransformasikan pada tahun 2009 melalui penjenamaan semula kumpulan meningkat mutu kerja MMK telah ditambah baik bagi meningkatkan budaya kerja dan menghasilkan perkhidmatan agensi kerajaan kepada masyarakat.
Daerah Ledang dan Batu Pahat di negeri ini dilanda banjir menyebabkan 68 orang dari 16 keluarga terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan. Portal Bencana Majlis Keselamatan Negara MKN menyatakan sehingga 7 malam semalam, seramai 33 orang dari 7 keluarga di Ledang ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sialang. Seramai 35 orang dari 9 keluarga di Batu Pahat pula ditempatkan di Sekolah Agama Sri Kilat. Jurucakap Bilik Gerakan Banjir Ibu Pejabat Polis Daerah Ledang berkata kesemua mangsa di Ledang merupakan penduduk kampung Seberang Gajah dan kampung Sialang Dalam. Seorang lelaki ditemui mati dipercayai dibunuh di kawasan ladang kelapa sawit di Bandar Dato' On semalam pada kira-kira 11 pagi. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Sulaiman Saleh dalam satu kenyataan berkata, lelaki tanpa identiti itu ditemui dalam keadaan diliputi pasir kerana kawasan kejadian mengalami hujan. ACP Sulaiman berkata pemeriksaan lanjut ke atas mangsa yang dianggar berumur 50-an mendapati luka pada tapak tangan kanan, jari hantu kanan dan betis kirinya yang dipercayai akibat objek tajam selain lebam pada peha kanannya. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Aminah untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Beliau turut meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu supaya menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan di talian 07-221-8999. Sekian edisi Buletin Selatan yang bersiaran di Pusat Penyiaran kami di Nusa Jaya, Johor. Salam takzim.